Mas, Assalamualaikum. Kak Ros, saya mulakan Boleh mulakan. sebab moderator kita dari Brunei line internet tak okey. Saya ambil alih sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada Ustaz jemputan kita pagi ini dan juga kepada muslimin dan muslimat yang telah masuk dalam program bacaan Yasin, doa dan tazkirah anjuran Gemma Yasin Nur Iman secara atas talian pagi ini. Syukur Alhamdulillah kerana dengan izinnya itu kita dapat terus berkumpul di pagi yang berkah ini di bulan yang mulia iaitu bulan Syawal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya bagi pihak Gemma Yasin Nur Iman mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Ustaz Al-Fadil Aliin Aminin bin Muhammad Sadiq kerana terus sudi menerima undangan daripada Gemma Yasin Nur Iman. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada yang berusaha Puan Rosmiati binti Mansur, pengurusi Gemma Yasin Nur Iman kerana tanpa jemu terus menganjurkan pelbagai kuliah untuk kita semua. Alhamdulillah. Buat pengetahuan semua, pagi ini kita akan meneruskan program kita setiap hari iaitu bacaan Yasin, doa dan tazkirah. Saya akan bacakan nama-nama pesakit seperti biasa untuk kita doakan mohon kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan sebelum itu mohon semua tutup kamera dan juga mutekan handphone masing-masing supaya program kita berjalan dengan lancar. Terima kasih. Berikut adalah nama-nama bagi sebelum saya bacakan nama-nama pesakit untuk mendapat keberkatan majlis pagi ini, mari kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Berikut adalah nama-nama pesakit COVID. Alhamdulillah kerana wabak COVID di negara kita semakin berkurangan dan hanya 2 je pesakit iaitu Muhammad Haras bin Cik Harun dan Zahara binti Muhammad. Semoga mereka dikurniakan kesembuhan. Untuk lain-lain penyakit juga, semoga mereka diberikan syifa dan dipermudahkan urusan rawatan. Berikut adalah nama-nama lain-lain penyakit. Wan Aisyah binti Anda, Ustazah Hanisun binti Mat Hanifah, Hajah Hanizah binti Mat Hanifah, Muhammad Yusri bin Yusuf, Wan Suryana binti Wan Hasan, Muhammad Syahir bin Katmin, Samsir Azlan bin Ahmad, Omar bin Abdul Rahman, Hasna binti Omar, Amir bin Ramidi, Rashidah binti Rahman, Maimunah binti Muhammad Hashim, Roziah binti Husin, Hawa Dahnia binti Muhammad Azizi, Faizah binti Muhammad Sani, Muhammad Syah bin Muhammad Salim, Ruziah binti Ibrahim, Faridah binti Razak, Amir bin Syarifuddin, Rosnani binti Muhammad, Zainal Abidin bin Matsabudin, Nur Ashikin binti Lajis Elias Aziz, Kamariah binti Zakaria, Mahani binti Muhammad Qasim, Latifah binti Husin, Sabtu bin Abu, Muhammad bin Abdul Rahman, Azila binti Mahmud, Syarifah Hayyidah binti Syekh Ahmad, Mahmudah binti Ismail, Haji Valentino bin Abu Bakar, Zahara binti Husin, Kamal bin Omar, Muhammad Salmi bin Ghazali, Nur Syafika binti Ghazali, Nurizan Abdul Aziz, Muhammad Faiz bin Muhsin, Azani Aminah, Asnida binti Abdul Aziz, Muhammad bin Abdul Rahman, Zabida binti Ja'far, Mat Kasim bin Cik, Nadiah binti Syahrul, Muhammad Syarifuddin bin Rami, Isah binti Ismail, Muhammad Fahmi bin Ahmad Fauzi, Fauzi bin Zainal, Hadijah binti Madali, Muhammad Nur bin Haji Mat Yasin dan Siti Rohani binti Ismail. Dan Gemma Yasin Nur Iman juga turut mendoakan untuk lain-lain nama yang akan kita bacakan pada hari berikutnya.
Semoga mereka ini dengan berkat kita membaca surah Yasin dan ayat-ayat Quran serta berkat daripada doa semua jemaah Gemah Yasin Nur Iman, diharap mereka akan beroleh kesihatan dan dipermudahkan urusan jawatan, insya-Allah. Untuk tidak membuang masa, dengan segala hormatnya saya menyerahkan majlis ini kepada Ustaz Ali Amin bin Muhammad Saleh. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan majlis, bagaimana dengan audio, suara dari tempat saya? Jelas, prima atau perlahan? Jelas, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dalam program kita pada pagi ini, dapat didengar dengan baik, dapat ditonton dengan baik, dapat diikuti, dihayati dan diamalkan, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Pagi ini insya-Allah kita akan sama-sama membacakan surah Yasin dengan niat, dengan hasrat, dengan tujuan, ya Allah, dengan barakah waktu pagi pada awal hari, waktunya masuk menjelang kepada waktu duha, dengan barakah hari Isnin, dengan barakah bulan Syawal, dengan barakah surah yang ada di dalam Al-Quran, yang baginda Nabi memberikan satu gelaran bagi surah Yasin, jantung Al-Quran, qalbul Quran. Mudah-mudahan insya-Allah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulakan pembacaan, marilah sama-sama kita beristighfar. Mudah-mudahan Allah berikan keampunan kepada kita, insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أستغفر 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 الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana.
setelah tadi mematikan, yakni menidurkan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya ya Allah, kepadanya ya Allah, kepadanya yakni kepada Engkau ya Allah kami semua akan kembali. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami ya Allah, berkatilah pada urusan umur kami, berkatilah kami pada urusan rezeki kami, berkatilah pada urusan masa kami. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah, nikmat kesihatan yang Engkau pinjamkan, nikmat kelapangan masa yang Engkau berikan, nikmat kekuatan, nikmat hidayah, lebih-lebih lagi dengan nikmat iman dan Islam. Engkau taufikkan kepada kami, Engkau perkenankan bagi kami untuk duduk, mendengar, berhimpun secara dalam talian, membacakan salah satu surah yang ada di dalam wahyu yang Engkau turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni surah Yasin. Kami bersyukur ya Allah sehingga ketika dan saat ini Engkau berikan kepada kami kemampuan untuk istiqamah. Benarlah sabda baginda Nabi-Mu ya Allah, yang mana dia telah bersabda, Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Seperkara amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah amalan yang dilaksanakan secara konsisten, berterusan, istiqamah, sekalipun amalan itu sedikit. Ya Allah, amalan kami ini terlalu sedikit berbanding luasnya rahmat-Mu. Amalan ini terlalu kecil berbanding dengan luasnya keampunan-Mu. Kami mohon ya Allah, pada pagi yang penuh barakah, berikan kepada kami keampunan, kurniakan kepada kami rahmat. Kami juga menadah tangan, kami mohon ketika mana kami menadah tangan dan berdoa ini dipimpin dengan hidayah agar kami ini ikhlas ketika meminta, ikhlas ketika merayu, ikhlas mata-mata kerana-Mu ketika memohon kepada-Mu ya Allah. Sebahagian sahabat kami, ahli keluarga kami, dari kalangan kami juga ada yang berada dalam keadaan kurang sihat, diuji dengan ujian-ujian kesakitan, penyakit, wabak, kesihatan, kekurangan, kelemahan. Kami mohon ke hadirat-Mu ya Allah, dalam apa juga keadaan yang Engkau titipkan kepada mereka sebagai sebuah ujian, jadikanlah ia sebagai pemangkin kepada peningkatan takwa dan iman. Ya Allah, jadikan setiap seorang yang hadir pada pagi ini redha dengan segala apa yang telah Engkau tentukan bagi kami. Kami redha dengan apa yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Apa juga keadaan yang menimpa kami, kami redha. Hakikatnya semuanya daripada Engkau, ya Allah. Namun kami mohon, bagi mereka yang kurang sihat dan ujiannya berat dalam mengurus diri ketika mana dalam keadaan kurang sihat, kami mohon agar mereka ini diberikan keafiatan, diberikan kesembuhan, diberikan syifa, diberikan ya Allah suatu keadaan yang menjadikan mereka lebih selesa dan lebih mudah untuk mengurus dirinya, mengurus orang-orang yang di bawah tanggungjawabnya. Kami merayu kepadamu ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah. Kami merayu kepadamu ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah. Mereka itu lemah, mereka itu tidak berdaya, mereka itu tidak berkuasa. Kekuasaan adalah milik-Mu ya Allah. Engkaulah berkuasa yang maha kuasa secara mutlak. Kami merayu dan merintih ya Allah. Kurniakanlah juga ya Allah kesihatan kepada setiap orang yang menadah tangan, yang berkata-kata melalui hatinya ya Allah. Memohon agar diberikan kesihatan, keafiatan yang bermanfaat. Kesihatan yang diisi dengan ketaatan. Kesihatan yang dapat digunakan untuk amal soleh dan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sihat walafiat. Wan Zanatia, Faridah Jamin, Wan Aisyah, Hazlina, Hazlina, Khairun, Harun,
Nur Aisyah, Dr. Sheila, Jumini Sukarti, Syah Aziza, Nazirah Ismail, Ani Rozita, lagi siapa? Fatimah Osman. Oh, ramai ni. Syarifah Faridah, Intan Al-Jafri. Ramai lagi ni. Rizwan Ishaq, Rosniyat, Hajjah Rosniyati, Yahani Yahya. Ramai lagi. Mudah-mudahan semua sekali dalam keadaan yang baik, sihat walafiat. InsyaAllah. Mungkin ramai yang tak sempat disebut namanya satu persatu. Mudah-mudahan sihat, mudah-mudahan afiat, manfaat dunia akhirat. Inilah. Pagi tadi saya tertengok satu berita dekat harian Metro ke mana dah. Mungkin berita semalam. Ada satu keluarga kehilangan ibu. Tapi saya tak baca detail beritanya. Yang saya tertarik tu arwah almarhumah ibunya sudah menyediakan kelengkapan dan keperluan-keperluan untuk diri dia dalam urusan mengurus jenazahnya. Jadi Alhamdulillah, rupa-rupanya sebelum dia meninggal dunia, hatinya sudah meninggalkan dunia. Jadi dah siapkan ni kain untuk kafan, ini kain untuk tutup, ini kain untuk alas, ini begini. Jadi dia punya persiapan tu memang dia sudah bersedia untuk meninggalkan alam dunia sebelum dia meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita hati yang seumpama itu. Ada orang dah kena meninggal dunia tapi hatinya meronta-ronta belum mahu meninggalkan dunia. Tapi kita doa mudah-mudahan kita sudah mampu meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia maknanya hati kita sudah tidak ada lagi terpaut banyak dengan urusan dunia. Kita banyak memikirkan sesuatu yang bermanfaat untuk urusan akhirat kita. Buat urusan dunia seperti biasa, tapi sesuatu yang ada baiknya untuk urusan akhirat. Buat urusan dunia, maknanya contoh orang pergi bekerja kan. Kalau siapa yang masih bekerja, bertugas, dia pergi kerja urusan dunia. Tapi yang dia fikir bukan untuk urusan dunia semata-mata. Kenapa dia pergi bekerja? Kerana kewajipan memberi nafkah. Kenapa dia pergi bekerja? Kerana dia tu adalah orang lelaki ketua keluarga yang wajib mencari nafkah. Jadi oleh kerana dia fikir kewajipan, dia fikir tanggungan, dia fikir, itu semua untuk tanggungjawab untuk urusan akhirat. Ketika itu pergilah bertugas dan bekerja. Baik. Hari ini kita nak sambung cerita kita. Siapa yang ingat kemarin pada hari Rabu yang lepas kita cerita tentang apa? Apa cerita kita? Rabu yang lalu. Betina. Surah apa ya? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Oh, Al-Baqarah. Oh, yang ini cerita tentang lembu ke? Lembu betina. Ya Ustaz. Baik. Tentang lembu yang ada Bani Israel orang kaya tu ya? Ya. Ya Ustaz. Okey, Dia bunuh, baik. dia bunuh. Dia bunuh. Yang Ustaz kata ada cerita lembu lain pula. Ada cerita lembu lain. Lembu lain. Okey, baik. Betul. Oh, ingatlah. Baguslah. Baik, kita tengok sedikit muka surat 10. Yang saya kata, yang saya ada sebut, cerita di sebalik cerita tu. Ya. Okey, baik. Hari ni kita sambung ceritanya. Ayatnya dekat sinilah. Yang kita muka surat 10, ayat 67. Yang mana Allah perintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor lembu. Jadi, lembu ni dapatnya dari mana? Macam mana mereka cari lembu? Kan dia requestkan ciri-ciri lembu itu. Maknanya Nabi Musa kata, kamu kalau nak selesaikan masalah pembunuhan ni, kamu kena sembelih lembu. Jadi mereka pula kata, hey Musa, kamu main-main dengan kami Kamu olok-olokkan kami Kamu gurau-gurau main-main dengan kami Dengan maksud, kita nak selesaikan kes bunuh, kenapa kena sembelih lembu? Ni apa kaitan? Maknanya dia fikir logik akal dia. Sedangkan Nabi Musa suruh tu perintah dari Allah. Kalau perintah dari Allah kan pasti ada sesuatu yang
kita belum faham ke, kita dah faham ke, kita faham sikit ke, kalau namanya perintah Allah, kan pasti ada kebaikan. Jadi akhirnya mereka banyak tanya, lembu tu umur berapa? Lembu tu warna apa? Lembu tu ciri dia macam mana? Lembu tu buat apa? Lembu tu bagaimana? Oleh kerana dia banyak tanya, Nabi Musa dengan penuh sabar, Nabi Musa terangkan ciri satu persatu lembu itu. Oleh kerana ciri lembu tu banyak, dengan warnanya, dengan umurnya, dengan jenisnya, dengan bentuknya, dengan rupanya, jadi makin susahlah nak cari lembu yang memenuhi semua ciri-ciri tu. Jadi Bani Israel ni cari lembu. Baik, kita letak tepi dulu kisah lembu itu. Saya nak cerita kisah dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini jadi satu motivasi untuk kita. Siapa yang masih ada ibu, siapa yang masih ada mak, ataupun mak dan ayah lah, khususnya mak. Siapa yang maknya masih hidup, beri khidmat yang terbaik untuk mak kita. Kalau mak kita telah kembali ke rahmatullah, telah meninggal, usahakan yang terbaik juga untuk mak kita. Kita ni beri khidmat pada mak dan ayah kita bukan selagi mana mereka masih hidup tau. Biasa orang sebut, engkau ni jaga orang tua engkau aku jaga orang tua aku, alhamdulillah. Yalah, selagi mana dia hidup, selagi mana dia hidup, kita jagalah dia. Sebenarnya bukan selagi mana dia hidup, selagi mana kita hidup. Kalau dia hidup ke, dia dah meninggal ke, kita ni selagi hidup, kita memang kena berbakti pada dia. Mak ayah kita. Dia mula stop bila kita yang dah meninggal. Bukan bila dia dah meninggal. Dia dah meninggal, dia meninggal lah. Ada orang ayah dia dah meninggal. Meninggal, orang dah kembali ke rahmatullah. Mak dia dah meninggal, memang dah meninggal. Tapi selagi dia ni yang baju hitam ni, yang belum meninggal ni, selagi dia belum meninggal, dia kena berkhidmat untuk mak dan ayah dia. Mak dan ayah dia masih hidup, dia kena khidmat. Mak ayah dia dah meninggal, tapi dia ni masih hidup, maka dia kena khidmat juga. Jadi bahasa kita ni, aku ni memang perlu buat kebaikan kepada mak ayah aku selagi aku masih hidup. Bukan selagi dia masih hidup, selagi aku masih hidup. Jadi dulu dikisahkan berkaitan dengan hal ini, zaman Nabi Musa ada sepasang suami isteri. Ini cerita ni bagus dan menarik. Ada sepasang suami isteri, suaminya orang yang soleh, isterinya juga orang yang solehah. Orang baik. Namun mereka itu setelah berkahwin, belum lagi dikurniakan zuriat anak. Jadi setahun kahwin tak dapat anak, 5 tahun kahwin tak dapat anak, 10 tahun kahwin tak dapat anak. Jadi akhirnya kan ada sebahagian orang-orang yang baik, orang yang soleh kan Allah uji tak ada zuriat keturunan. Kadang-kadang lambat dapat zuriat keturunan. Itu biasa. Dalam Quran disebut yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah beri kepada sesiapa yang Allah nak beri anak perempuan. Allah nak beri kepada sesiapa yang Allah nak beri, Allah beri anak lelaki. Dan Allah jadikan sebahagian mereka itu aqimah, tidak boleh mengandung. Dengan bahasa yang sedikit keras, bukan keras lah, sedikit kurang lembut bahasanya, mandul. Jadi maknanya yang mandul memang Allah jadikan. Yang dapat anak perempuan memang Allah juga yang menjadikan. Yang dapat anak lelaki memang Allah jadikan. Jadi kita ni tidak terlalu berbangga kita dapat anak kepada orang yang tak dapat anak, kerana kita tahu yang aku dapat anak pun kerana Tuhan aku, Tuhan dia, Tuhan yang sama, iaitu Allah berikan kepada aku tapi tidak berikan kepada dia. Dan Allah boleh tukar, berikan kepada dia dan tidak berikan kepada aku. Bersemuanya tergantung kehendak Allah. Kita tak tahu. Jadi bila kita dapat, syukur. Bila tak dapat, juga syukur. Kerana ada hal lain yang Allah nak gantikan untuk kita. Kita alhamdulillah. Allah beri, alhamdulillah. Allah tak beri, alhamdulillah. Kerana kita tahu, kalau Allah beri, dia Tuhan kita. Kalau Allah tak beri, dia juga Tuhan kita. Dia yang cipta kita.
Jadi kita redha, terima saja apa daripada Allah. Cuma usaha yang sewajarnya kita buat. Sekarang ni suami isteri ni berkahwin, belum dapat anak. Sampai umur lanjut, suaminya sangat tua, isterinya sudah tua. Suami dah tua sangat, isteri dah tua. Tiba-tiba nak dijadikan rezeki, ketika suaminya dah sangat tua, isterinya pun dah tua, tiba-tiba mengandung. Allah, dulu rasa macam terkejut, belum dapat anak. Bukan terkejut lah, kira macam tertanya-tanya, belum dapat anak. Berkahwin dah 5 tahun, 10 tahun belum dapat anak. Pening kepala, fikir kenapa belum dapat anak. Pernah seketika. Sekarang ni bila umur dia dah lanjut, tiba-tiba mengandung. Pening lagi. Sebab umur dia dah lanjut baru dapat anak. Pening. Kalau orang umur 70 baru mengandung, pening tak? Pening lah. Pening lah. Bayangkan kita ni lepas habis Gema Yasin Nur Iman, pukul 8 pagi, dah habis selesai. Kepala tu rasa macam pening lah. Aduh, pening. Kenapa ni pening ni? Tiba-tiba pergi klinik. Pergi klinik buat check up. Lalu doktor pun cakap, Hajah, tahniah. Kenapa doktor? Tahniah, Hajah positif. Doktor jangan positif. Na'udzubillah, COVID-19 ke? Bukan positif COVID-19. Habis kenapa doktor? Positif, Hajah mengandung. Wah, pening lagi kita. Yalah, kalau mengandung umur 25, 23, orang baru berkahwin, okeylah. Ini umur 70. Ini contoh. Saya cerita ni contoh ya. Jangan berangan pula. Best you start ya kalau kita ngandung. Nanti dulu. Bukan jangan, nanti dulu. Nanti dulu. Ni nak cerita ni kisah zaman Nabi Musa ni. Ketika dia dah lanjut usia, mengandung. Jadi, ringkas cerita, mengandung, melahirkan anak. Jadi suaminya ni, orang soleh ni zaman Nabi Musa, bukan zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Musa. Jadi dia ni memikirkan, dia, ada yang takut lah pula ya. Pengsan kata dia. Yang ada mengucap 2 kalimah syahadah. Masya Allah. Baik. Sekarang ni kita nak cerita apa? Bila dia fikir-fikir anak dia kecil, isteri dia dah tak berapa kuat, dia pun dah tua, dah banyak sakit. Dia ni tidak memiliki harta, melainkan dia memiliki seekor anak lembu. Seekor anak lembu. Dia niat anak lembu ni nak wariskan pada anak dia. Jadi dia cari siapalah boleh tolong jaga. Cari jiran tak mampu. Cari saudara mara tak ada yang boleh tolong jaga. Nak minta isteri dia jaga, isteri dia pun dah tua, dah tak kuat. Lalu dia fikir-fikir, saya ni dah sakit-sakit, kalau saya meninggal, siapa saya nak suruh jagakan anak lembu ni? Saya nak bagi anak saya nanti bila dia besar. Lalu dia terfikir, Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Allah, dialah sebaik-baik penjaga dan dialah yang maha mengasihani. Lalu dia fikir, daripada serahkan pada jiran, pada sesiapa yang tak boleh, belum tentu boleh jaga, lebih baik serahkan dalam jagaan Allah. Apa dia buat? Esok pagi, dia buka tali ikatan anak lembu tu, dia bawa anak lembu tu menuju ke dalam hutan. Bila sampai ke dalam hutan, apa lelaki yang soleh ni buat? Dia pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku berhasrat nak wariskan lembu ini untuk anak aku ketika nanti dia memerlukan. Tak ada siapa yang boleh jaga ya Allah, dan aku percaya yakin engkau adalah sebaik-baik pemelihara. Aku lepaskan lembu ini ke dalam hutan ini, aku mohon ya Allah engkau tolong jagakan lembu ini, dan esok ketika anak aku memerlukannya, tolong kembalikan lembu ini kepada anakku. Lepas dia selesai doa, dia lepaskan anak lembu dia masuk dalam hutan. Lepas dah lepas, ringkas cerita, balik rumah. Bila sampai rumah, isterinya tanya, abang ke mana tadi? Saya tadi ke hutan. Abang buat apa di hutan? Saya bawa anak lembu kita, saya lepaskan ke hutan. Lah, kenapa dilepaskan ke hutan? Saya ni, hasrat hati saya memang nak wariskan anak lembu itu pada anak kita. Tapi tak ada siapa boleh jaga. Saya fikir umur saya pun dah tak lama. Jadi saya serahkan dalam jagaan Allah.
Esok kalau awak perhatikan anak kita ni, dia perlu untuk gunakan lembu ini, maka awak minta dia pergi ke hutan, cari lembu itu, dan bila dia nampak, suruh dia doa, mohon kepada Allah. Kalau lembu itu adalah lembu yang saya bagi pada dia, suruh mohon agar Allah datangkan lembu itu kepada anak kita. Baik bang, isterinya solehah, memang dengar betul-betul apa yang suami dia pesankan. Ringkas cerita, suami dia pun jatuh sakit, suami dia pun meninggal dunia, kembali ke rahmatullah. Jadi isterinya ni seorang-seorang besarkan anak, daripada bayi sampai ke kanak-kanak, dan budak tu sampai kepada usia awal remaja. Kira-kira 12 tahun, 13 tahun lah, boleh saya katakan macam itulah, kira-kira. Budak ini, dia membesar sebagai anak yang cukup taat pada mak, beri khidmat pada mak, sopan pada mak, dengar betul perintah-perintah mak dia. Mak dia dah tua lah, dah tua sangat lah. Hari tu dah tua, masa lahirkan dia. Sekarang dah tua sangat, dah tak berapa kuat. Jadi budak ni dia jadi anak yang soleh, dia seakan-akan macam photostat bapak dia. Bapaknya orang yang dah meninggal, soleh. Dan dia tu seakan-akan macam tu. Bayangkan sekarang ni waktu pagi kan, kita 7.35 ni, dia, budak ni, bila pagi-pagi dia dah pergi ke hutan. Apa aktiviti dia? Pergi ke hutan. Dia cari hasil hutan, kayu api ke apa ke sampai tengah hari. Dan kemudian bila tengah hari, dia akan pergi bawa hasil hutan ni menuju ke pasar. Untuk jual. Jual hasil-hasil hutan, dapat duit. Jadi dapat duit, katalah contoh dia dapat RM50 jualan. RM50 ni, contoh saja, nama ringgit tu contoh. Jadi, dia buat apa dengan duit tu? Duit yang dia dapat hasil jualan di petang hari, dia akan bahagikan kepada 2 bahagian. Apa dia buat? Separuh daripada tu, dia akan cari fakir miskin. On the way balik rumah, dia akan cari fakir miskin. Dia bagi RM5, bagi RM5, bagi RM10, bagi. Habiskan. Yang RM25 tu habiskan. Baki lagi RM25. Separuh daripadanya, dia akan bawa balik dan dia serahkan, berikan semua RM25 tu pada mak dia. 1 sen dia tak ambil. Memang tujuan dia khidmat yang terbaik untuk mak. Itu dia waktu siang. Bila waktu malam, menjelang maghrib, apa pula dia buat? Dia bahagikan waktu malam dia kepada 3 bahagian. Kalau malam tu 12 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam. Kalau malam tu 9 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam. Kita ambil lah purata biasa, 12 jam. 4 jam yang pertama, anak ni, yang umur 12, 13, anak dia yang baik ni, yang soleh ni, apa dia buat? Dia beribadah kepada Allah, ikut syariat Nabi Musa zaman tu. Dia berzikir, dia berdoa, dia solat, ikut syariat zaman tu lah. 4 jam yang pertama, ibadah untuk diri dia. Ibadah. Selesai ibadah, 4 jam yang kedua, apa dia buat? Dia letih, lalu dia mendapatkan peluang untuk tidur. Bayangkan pagi dah ke hutan, bayangkan petang berniaga, bayangkan hujung petang cari orang miskin, dan kemudian balik pula beribadah, malam dia tidur. 1/3 yang kedua, tidur. 1/3 yang ketiga, yang akhir, 4 jam yang last, apa dia buat? Dia bangun daripada tidur, dia urus mak dia. Mandikan mak, sikatkan rambut mak, potongkan kuku mak, masakkan untuk mak, tukarkan alas baring mak, angkat mak, letak mak, apa semua mak dia. Dia siapkan makanan apa semua untuk 1 hari. Besok pagi dia nak pergi ni hutan, petang nak pergi pasar lagi, nak berniaga sebab nak cukupkan keperluan ni. Tapi dia readykan untuk mak dia 1 hari supaya mak dia semua dah siap dah. 4 jam selesaikan urusan mak. Hari-hari macam tu aktiviti dia. Pagi hutan, petang pasar, hujung cari orang miskin, malam maghrib menghadap mak, ibadah sekejap, tidur, kemudian siapkan keperluan mak hari-hari. Ringkas cerita, bila dah hari-hari rutin dia begitu, maka mak dia ni yang dah tak seberapa sihat ni, dia tengok anak dia, ya Allah, dia tengok pun letih. Dia tengok, bukan dia buat pergi hutan, dia tengok anak dia pun dia rasa penat. 1 hari nak dijadikan cerita,
dia panggil anak dia. Ini saya nak cerita ni kaitannya dengan lembu ni, yang pertama. Yang kedua, saya nak beritahu, banyak kisah orang-orang yang soleh, makin baik dia memberi khidmat pada ibu dan ayah, urusan dunia dia semakin baik Allah selesaikan. Cuma bergantung kepada keyakinan saja. Sejauh mana seseorang itu yakin dengan janji Allah, yakin dengan janji Rasulullah. Siapa yang yakin, insya-Allah dia akan dapat. Jadi ceritanya apa? Bila dia dah begitu, satu hari mak dia tengok anak dia letih sangat. Satu hari dia panggil anak dia. Dia kata, "Nak, sini." "Ada apa, mak?" "Ni mak nak tanya sikit." "Ada apa, mak?" "Ini mak nak tanya engkau. Engkau ni mak tengok paginya kerja, petangnya ke pasar, jual. Lepas tu cari orang miskin, hasil semuanya engkau bagi mak. Malam mak tengok engkau ibadah, engkau tidur sekejap, lepas tu engkau siapkan semua untuk mak. Besok pagi lepas engkau dah siap penat-penat, engkau pergi lagi hutan sampai tengah hari. Mak nak tanya kat engkau ni." "Nak tanya apa, mak?" "Engkau tak rasa penat ke? Engkau tak rasa letih ke?" Anak dia diam. Anak dia segan nak jawab. Kalau dia cakap penat, dia takut mak dia rasa bersalah pada dia. Dia tak mahu. Sebab kalau mak dia rasa bersalah pada dia rasa itu dah kira dosa dah. Itu dah kira dosa dah. Untuk dia, dia anggap itu dah dosa dah. Kalau mak rasa bersalah pada dia. Mak dia rasa macam, aku ni nyusahkan anak aku. Dia tak nak mak dia ada rasa macam tu. Ini anak yang soleh luar biasa. Dia tak nak mak dia ada perasaan begitu. Saya teringat, dulu ada seorang sahabat Nabi tu namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tu dikatakan kalau makan, dia segan nak makan saing dengan mak dia. Dia bagi mak dia makan dulu, sampai mak dah selesai makan, baru dia makan. Bila orang tanya, "Wahai Sayyidina Ali, kenapa kau tak suka ke makan dengan mak kau?" "Aku bukan tak suka. Aku suka makan dengan mak aku. Cuma aku bimbang." "Kau bimbang apa?" "Aku bimbang dekat bekas ke pinggan ke periuk tu, ada sesuatu yang mak aku nak makan lauk tu, tiba-tiba aku ambil dan dia tak jadi nak ambil sebab dia nampak aku ambil dulu lauk tu. Aku bimbang. Biar dia selesai makan, kemudian baru aku dapat makan. Baru aku ada selera nak makan." Sampai dia punya hormat dia macam tu sekali. Allahu Akbar. Padahal perkara tu taklah seperti itu mesti dijaga, taklah sampai ke peringkat tu. Tapi hati dia tu. Hati dia tu. Jadi nak cerita ni, macam mana dia buat? Jadi akhirnya dia tanya kepada anak dia, "Engkau tak penat ke?" Lalu dia cakap, "Mak, dia nak cakap dia penat, dia takut mak dia rasa bersalah. Dia nak cakap tak penat lah mak, tak ada rasa letih. Dia tak nak bohong. Dia tak nak bohong dengan mak dia. Dia nak jujur dengan mak dia." Kemudian bila mak dia dah tanya, asak dengan pertanyaan, akhirnya dia cakap dengan mak dia, "Mak, kalau mak tanya letih ke tidak, sebenarnya ada juga mak rasa penat sikit lah." Dia sebut dengan sederhana lah, ada rasa letih. Lalu mak dia kata ginilah, "Kalau engkau dah rasa penat, rasa letih, mak rasa dah sampai masanya sekarang." "Sampai masa apa, mak?" "Gini, dulu arwah bapa engkau ada tinggalkan, wariskan 1 ekor anak lembu untuk engkau." "Anak lembu? Anak lembunya dekat mana, mak?" "Dulu bapa engkau ada nak wariskan seekor anak lembu pada engkau, tapi sekarang mungkin lembunya dah besar." "Ya mak, tapi lembunya kat mana?" "Lembunya tak ada kat sini." "Oh, habis lembunya kat mana, mak?" "Dalam hutan." "Dalam hutan? Besok engkau pergi ke hutan, engkau cari lembu itu." Katil abang dulu katanya boleh guna katil abang yang sakit tu. Katil abang dia yang sakit dulu tu. Oh ya, ingatkan ada soalan, ada suara rupanya. Baik. Jadi ceritanya apa? Ceritanya ialah, jadi dia cakap, "Besok engkau ke hutan, engkau cari lembu tu." "Mak, dekat hutan tu lembunya banyak, mak." "Lembu yang mana satu, mak?" Lalu mak dia kata gini, "Engkau cari lembu yang bapa engkau wariskan tu lembunya lain dari yang lain. Warnanya kuning pekat keemasan. Langsung tak ada belang, langsung tak ada cacat, langsung tak ada kekurangan. Dulu dia anak lembu, sekarang mungkin saiznya sudah besar." Beginilah kata mak dia, "Engkau cari saja, kalau engkau jumpa lembu yang ada ciri yang mak cakap tu, kau jangan kejar, jangan tangkap.
Kau doa kepada Allah, ya Allah, sekiranya lembu ini adalah lembu yang bapa aku wariskan untuk aku, mohon supaya datangkan lembu ini kepadaku. Mak dia pesan. Kalau lembu tu datang kepada engkau, engkau pegang kepala lembu tu, engkau tarik, bawa balik ke rumah. Anaknya dengar, kata dia, baik mak, besok saya pergi, saya cari lembunya. Ringkas cerita, esok pagi dia pun pergi. Siap. Kali ni masuk hutan bukan cari hasil hutan, tapi nak cari lembu. Dia pun masuk hutan. Lembu yang ayah dia wariskan dulu tu, sekarang dah jadi besar. Lembunya sado, lembunya cantik, besar. Dan lembu itu oleh kerana dia berada dalam jagaan Allah, dah berapa banyak pemburu cuba menembak memburu, tetapi tak pernah dapat. Dah berapa banyak binatang pemangsa cuba terkam nak gigit, nak makan, tapi Allah jadikan lembu itu tangkas dapat melepaskan diri. Langsung tak diapa-apakan, langsung tak ada cedera. Jadi budak ni carilah lembu tu kat dalam hutan. Dicari, nak jadikan rezeki, jumpa. Dia nampak seekor lembu, hampir-hampir cirinya sama macam apa yang mak dia cerita. Lalu dia ingat pesan mak dia, kau doa. Dia pun doa, ya Allah, sekiranya lembu ini adalah lembu yang ayah aku wariskan untuk aku, ya Allah, maka aku mohon agar lembu ini didatangkan kepadaku, ya Allah. Selesai dia doa, dengan takdir Allah, lembu tu berjalan. Jalan. Lembu tu menuju kepada budak ini. Bila dah sampai depan anak yang soleh ni, apa kata budak ni? Dia kata, lembu, aku rasa benarlah engkau adalah lembu yang bapa aku wariskan untuk aku. Cantik engkau ni. Jom lembu, ikut aku balik ke rumah. Dia pun pegang kepala lembu tu, dia pun tarik. Bila dia tarik, lembu tu tak nak jalan. Padahal lembu tu datang dari jauh. Bila tarik, tak nak jalan. Lalu dia tanya kepada lembu, wahai lembu, kenapa engkau tak nak jalan? Dia cakap dengan lembu. Tiba-tiba dengan kuasa Allah, lembu tu bercakap dengan dia. Ya Allahu Rabbi. Lembu tu cakap apa? Dia kata, wahai anak muda, rumah engkau tu dari sini jaraknya jauh. Apa kata engkau naik ke atas aku bawa engkau menuju balik pulang ke rumah engkau. Lalu budak ni kata, tak boleh lembu, tak boleh. Lembu tanya, kenapa tak boleh? Budak ni pun jawab, sebenarnya tak boleh sebab mak aku pesan kalau jumpa engkau, doa, dan bila engkau datang, pegang kepala engkau, bawa balik ke rumah. Mak aku tak suruh naik atas engkau. Lembu tu pun diam. Lembu tu mengiyakan apa yang budak ini cakap. Lalu mereka pun pulang. Dia tak naik atas lembu sebab mak dia pesan, doa, tarik kepala lembu tu, bawa balik rumah. Mak dia tak pesan, suruh naik. Dia punya jaga cakap mak dia tu, jujur budaknya. Duit jujur, urusan lembu dalam hutan pun jujur. Jadi setelah ringkasnya sampai bawa balik rumah. Bila sampai rumah, mak dia tanya, macam mana nak? Engkau dapat lembunya? Dapat mak. Macam mana lembunya? Ya Allah, cantiknya mak lembunya. Lembunya besar, warna kuning pekat keemasan. Macam yang mak cakap tu begitulah. Jadi macam mana mak lembunya, kita nak buat apa? Ginilah kata mak dia. Esok, engkau bawa ke pasar, engkau jual lembunya. Hasil jualan tu kita buat beli keperluan dekat rumah kita. Baik mak. Engkau jual lembu ini dengan harga 3 dinar. Baik mak, esok pagi-pagi saya pergi. Jadi ringkas cerita, esok paginya budak ni pun siap-siap. Biasa pagi kan pergi hutan kan? Kali ni tak, terus pergi ke pasar. Tujuannya nak jual lembu. Dia bawa lembunya, dia tarik, bawa menuju ke pasar. Lembu 3 dinar, lembu 3 dinar, lembu 3 dinar, lembu 3 dinar. Baru nak ikat lembu dekat pasar tu, lalu apa yang berlaku pada ketika itu? Baru dia nak ikat lembu dekat pasar tu, lembu 3 dinar, tiba-tiba datang satu hamba Allah. Orangnya bersih, orangnya kacak, penampilannya baik. Dia pun tanya, dek, lembu ni nak jual dek? Bang, lembu ni nak jual. Saya baru sampai, baru nak ikat. Lembu kau ni cantik lah dek. Itulah, Alhamdulillah bang. Lembu saya bawa sini memang niat nak jual. Berapa dek harga dia? Harga dia 3 dinar bang. Ui,
Tapi kau jual harga 3 dinar, lembu kau ni lawa ni dek. Ha betul bang, lembu ni memang cantik ni. Boleh bang, 3 dinar je bang. 3 dinar, 3 dinar, 3 dinar. Dek, abang ingat nak belilah lembu kau ni dek. Boleh bang, abang bayar 3 dinar, saya serah lembu. Tapi abang ingat abang nak beli dengan harga bukan 3 dinar lah. Lembu kau ni 3 dinar murah sangat. Abang nak beli dengan harga 6 dinar. 6 dinar bang? Abang nak beli dengan harga 6 dinar. Alah bang, saya jual 3 je bang. Yelah, memang kau jual 3, abang nak beli 6. Boleh tak? Budak ni jawab, tak boleh bang, harga dia 3 dinar. Engkau jual 3, abang nak beli 6, takkan tak boleh? Tak boleh bang, saya jual 3 je bang. 6 lah, 3 lah, 6 lah, 3. Tawar menawar. Pelik ni. Orang yang jual harganya 3, orang yang nak beli harganya 6 dinar. Kalau tuan-tuan dengan perempuan lah jual jual barang RM3, ada orang nak beli harga RM6. Kalau kita jual tak? Kalau kita jual tak? Kita nak jual kitab buku ni RM3 je. Ada orang nak beli. Saya nak beli lah, tapi saya nak beli harga RM6. Kita jual lah. RM3 bagi pada mak, lagi RM3 masuk kocik. Tak masuk kocik. Tak boleh bang. Dia kata saya jual harga 3 dinar je. Bolehlah 6, 3, 6. Tawar menawar sampai petang. Lalu orang ni tanya. Dia kata, dek, kenapa tak nak jual harga 6 dinar? Gini bang, sebenarnya mak saya pesan. Mak saya pesan. Mak saya pesan harganya jual 3 dinar. Kalau betul abang nak beli harga 6 dinar, petang ni, sekarang ni abang bagi peluang saya balik dulu, saya tanya mak saya. Kalau mak saya kata okey, besok abang datang, kita jual harga 6 dinar. Ayolah. Akhirnya dia balik. Bawa lembunya balik. Sampai rumah, mak dia tanya, macam mana lembu? Dah jual? Belum mak. Kenapa tak jual? Tak ada orang nak beli ke? Ada mak. Tadi ada orang tu datang, dia nak beli. Lah, habis kenapa kau tak jual? Dia nak beli mak, tapi dia nak beli dengan harga 6 dinar. Mak kan pesan, jual dengan harga 3 dinar. Budak ni bukan lurus bendul tau. Budak ni bukan jenis taat tapi tak reti fikir. Dia budak bijak. Dia orang soleh. Dia cerdik. Tapi dia tak gunakan cerdik dia untuk membuat sesuatu yang mak dia belum dapat perkenan daripada mak dia, urusan mak dia. Kalau urusan dia tak apa. Urusan dia banyak kreatif, dia tahu meniaga, dia tahu jual, dia tahu survive dalam hutan, dia cerdik. Dia bukan jenis budak jenis luru bendul mengikut je, bukan. Tapi untuk amanah mak, itu amanah mak. Saya nak kreatif pandai saya letak tempat lain. Macam dulu ada pesanan seorang ulama Yaman kan, dia kata, kamu jangan tunjukkan kepetahan kamu berbicara di hadapan orang yang mengajar kamu bercakap. Maknanya walaupun kita dah pandai, kita dah cerdik, kita dah banyak pelajaran, jangan tunjuk pandai percakapan kita tu depan mak kita yang ngajar kita dulu bercakap. Kamu nak pandai, pandai tempat lain boleh. Dengan mak kamu, kamu dengar. Dengan mak kamu, kamu hormat. Dengan mak kamu, kamu rendahkan diri. Jangan kita tunjuk kita pandai. Walaupun kita memang mungkin seorang yang pandai, tapi kepandaian kita bukan kita nak tunjuk depan mak kita. Jadi istilah dia, jangan kamu tunjukkan kepetahan kamu bercakap. Kepetahan bercakap tu maknanya nak menunjukkan yang kita ni boleh menjawab. Apa yang dicakap kita nak jawab. Semua kita nak menjawab. Tutup mulut, sesederhana kita berikan leluasa pada mak kita tu untuk dia cakap apa yang dia nak cakap dulu. Selagi mana benda baik lah. Jadi budak ni dia buat apa? Mak dia tanya, habis kenapa engkau tak jual? Tak jual mak. Tapi esok dia nak datang, dia nak beli harga 6 dinar. Macam mana mak? Boleh mak? Mak dia kata ginilah. Esok kalau dia datang, dia nak beli dengan harga 6 dinar, engkau jual. Baik mak. Esok pagi-pagi dia bawa lembunya. Lembu 6 dinar, lembu 6 dinar, lembu 6 dinar. Baru nak ikat lembu, abang berada yang semalam datang. Kata dia, dek, macam mana? Mak setuju. Mak setuju bang. 6 dinar boleh. Kalau abang bayar 6 dinar, saya serah lembu. Dek, kau ni betul lah. Kenapa bang? Lembu kau ni cantik sangat ni, dek. Habis abang jadi tak beli. Ingat memang nak beli, tapi tak nak harga 6 dinar lah. Hari ni abang nak beli dengan harga 12 dinar. Bang, janganlah gitu bang. Janganlah gitu bang.
6 dinar sudah bang. 12 lah, 6 lah, 12 lah, 6 lah, 12 lah. Ya Allah, tawar menawar. Tak boleh bang. Kalau mak saya cakap 6 dinar je bang. Kalaulah abang nak harga 12 dinar, abang kena bagi saya balik dulu petang ni, saya tanya mak saya. Baguslah budak ni Budak ni memang baguslah. Kalau saya, bang, abang datang bulan depan je lah terus. Abang darab je terus 30 hari. Terus harga dia naik. Itu kalau saya lah yang nakal ni. Dia cakap, mak, saya balik dulu tanya mak saya. Balik dia tanya mak dia. Balik rumah, mak dia tanya, macam mana? Lembunya dah jual? Belum, mak. Kenapa engkau tak jual? Orangnya tak datang. Orangnya datang, mak. Habis kenapa tak jual? Hari ni dia datang, mak. Dia naikkan 12 dinar, mak. Kan mak semalam dah cakap harga 6 dinar. Hari ni dia naik 12. Macam mana, mak? Besok dia kata dia nak datang, dia nak beli harga 12 dinar. Nampak? Mak dia orang solehah kan? Wanita solehah kan? Mak dia dah rasa lain macam. Lalu mak dia kata ginilah. Esok, kalau dia datang, dia nak beli dengan harga 12 dinar, engkau jual. Tapi kalau dia naik lagi daripada 12 dinar, yang pertama, engkau cakap dengan dia, mak kirim salam. Nampak ni? Mak kirim salam. Mak sampaikan salam. Yang kedua, engkau tanya dia elok-elok. Abang ni sebenarnya orang ke malaikat? Kau tanya dia elok-elok. Dia tu manusia ke malaikat? Baik mak, esok saya tanyakan. Kalau dia naikkan harga lagi, saya tanya mak. Besok bawa lembu 12 dinar, lembu 12 dinar. Baru awal-awal pagi kat pasar. Dek, macam mana dek? Jadi jual? Jadi bang, mak saya kata okey 12 dinar. Setuju. Setuju 12 dinar. Lalu dia pun, abang ni pun kata, dek, tapi lembu kau ni betul lah dek. Memang cantik lah dek. Hari ni abang nak beli. Tapi harga 24 dinar. Bang, semalam kata 12. Itu semalam. Hari ni 24 dinar. Abang kalau dah naikkan lagi harga ni, yang pertama saya nak sampaikan salam mak saya. Mak saya kata sampaikan salam dia pada abang. Yang kedua, mak saya minta tanya abang. Abang ni sebenarnya orang ke malaikat? Tuan-tuan dan puan-puan pergi ke kedai, bazar Ramadan ke, pasar malam ke, kalau orang jual nasi ambeng tu RM8, katalah dia jual RM8. Kita kata, saya nak beli harga RM10. Nanti peniaga pasar malam tu tanya, Hajar ni orang ke malaikat? Kalau dia tanyalah, kalau dia tahu cerita ni lah, saja dia nak tanya. Dia jual nasi ambeng RM8, kita nak beli RM10. Tapi kalau dia jual RM8, kita minta RM6, dia tanya lain pula. Hajar ni orang ke syaitan? Syaitan pula, astagfirullah. Dah harga RM8, beli je lah RM8. Baik ceritanya nak ni, cerita ni. Jadi dia tanya ke orang tu, abang ni sebenarnya orang ke malaikat? Lalu abang yang dah datang 3 hari ni, dia kata, saya ni dek sebenarnya malaikat. Nampak? Mak dia dah mula ada insting. Saya ni sebenarnya malaikat. Allah utus saya datang ke sini untuk menangguh-nangguhkan penjualan lembu kamu. Kenapa? Kenapa? Nasi ambeng tak ada dekat Brunei. Masya Allah. Nanti insya Allah ada rezeki, ada kemampuan kita ke Brunei insya Allah. Bawa nasi ambengnya. Allah. Jadi katanya, dia kata, saya sebenarnya malaikat. Tugas saya Allah perintah tangguh-tangguhkan penjualan lembu kamu ini. Kenapa? Dia tanya kenapa? Sebab dia kata, sekarang ni Bani Israel sedang diuji oleh Allah. Mereka itu diperintah untuk menyembelih seekor lembu. Dan ciri lembu tu, yang minggu lepas kita ciri lembu tu hanya ada pada lembu kamu. Kuning, pekat, keemasan, tak muda, tak tua, tak pernah diguna untuk membajak sawah, membajak ladang, tak pernah diguna untuk mengangkat air, tak pernah guna. Lembu memang duduk. Kira orang kata lembu terpelihara kat dalam hutan, tak ada belang, tak ada cacat, tak ada apa, semua tak ada. Memang lembu cantik. Tak pernah kena buat kerja, tak pernah kena lanyak, tak pernah kena apa. Jadi mereka akan datang ke sini dan mereka pasti akan membelinya dan ketika itu kamu jual lembu ini. Soalnya kita nak jual dengan harga berapa ni? Lembu ni? Nak jual harga kalau Bani Israel datang, ni keluarga yang bilioner tu, yang nakkan lembu tu, dia akan beli, nak jual dengan harga berapa? 3 dinar ke, 6 dinar ke, 12 dinar ke, 24 dinar. Lalu pesan daripada malaikat ni, bila mereka datang,
kamu jual lembu ini dengan harga emas sebesar lembu. Bukan harga lembu. Kamu jual dengan harga emas sebesar lembu. Bayangkan emas besar tu lembu. Besarnya saiz lembu. Wih, siapa kat sini yang kat rumah dia ada simpan emas, besar dia macam lembu, seekor lembu. Wih, kalau ada saya nak datang sana. Dapat telinga jadilah. Dapat telinga jadilah. Jadi sebab keluarga tu keluarga bilioner, dia nakkan tahu siapa yang bunuh orang tua tu untuk dapatkan harta warisan dia, mereka sanggup bayar berapa saja. Kamu jual dengan harga emas sebesar lembu dan mereka pasti akan membelinya. Diringkas cerita, maka selepas itu, maka datanglah Bani Israel dan membeli anak ini. Dia jaga urusan mak dia dengan baik. Dia jaga amanah seekor lembu, amanah daripada bapaknya dengan baik. Maka Allah cukupkan keperluan dunianya. Dia tak pernah terfikir boleh jual harga lembu, yang lembu tu pun dia tak pernah bela. Ambil kat dalam hutan dijaga oleh Allah. Lembu tu dia tak pernah bagi makan, tak pernah angkat, tak pernah elak hujan, tak pernah buat kandang. Allah jagakan lembu tu untuk dia selama berbelas-belas tahun. Dan Allah jadikan selama berbelas-belas tahun hanya 3 hari heret ke pasar, Allah gantikan dengan gantian yang besar urusan dunianya, dicukupkan lebih daripada keperluannya. Hanya asbab memberi khidmat yang baik untuk ayah dan ibu dia. Jadi begitulah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak disangka. Mudah-mudahan cerita yang kita kongsikan ini iktibarnya besar, bukan kerana kita nak emas, bukan kerana kita nak lembu, bukan kerana kita nak senang dunia, tetapi kita nak fikir betapa besarnya ganjaran dan peranan ketika berbakti kepada ibu bapa, dan betapa besarnya dosa dan kesalahan yang kita tidak ada peluang untuk berhujah ketika mana kita melakukan perbuatan yang tak elok kepada kedua ibu bapa. Jadilah anak-anak yang merebut menjaga ibu bapa berbanding anak-anak yang menolak-nolak untuk mengungkit-ungkit giliran menjaga ibu dan ayah. Sebagaimana mak ayah kita tak pernah bertengkar. Mereka, mak ayah kita dulu banyak bertengkar sesama dia. Tapi mereka bertengkar untuk mencukupkan keperluan kita. Awak kerja sini pukul berapa balik, nak cukupkan keperluan kita. Kita anak-anak yang 7-8 orang ni bertengkar nak menolak giliran menjaga mereka. Jadi terbalik. Mereka dulu bertengkar juga. Gaduh, mak bapak kita gaduh. Gaduh tapi kerana nak cukupkan kita. Cukupkan masa kita, cukupkan duit kita, cukupkan sekolah kita. Terbalik. Kita bergaduh pula nak cari giliran yang paling sikit. Nak mengelak dengan cara yang paling banyak. Jadi begitulah keadaannya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Kita mohon Allah ampunkan dosa kita. Allah bantu beri kekuatan pada mak dan ayah kita untuk mereka dipermudahkan reda kepada kita. Biar Allah yang uruskan hati mereka, mereka mudah reda kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Syukran jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustaz atas pimpinan bacaan Yasin tadi dan tazkirah yang sangat memberi infak kepada kita, memberi pengajaran kepada kita dalam kita untuk kita tak sentiasa taat kepada ibu bapa kita dan menjadikan mereka sebagai raja di hati kita. Semoga dan selain itu juga terima kasih jazakallahu khair atas bacaan Yasin tadi. Semoga nama-nama yang disebutkan Allah berikan syifa, diberi kekuatan dan kesembuhan secepatnya, yang tiada lagi sakit setelahnya dengan berkat bacaan Yasin yang telah dibacakan. Hanya Allah tempat kita memohon dan pertolongan, dalam memohon pertolongan. Didoakan semoga Allah mempermudahkan segala urusan ustaz sekeluarga serta para jemaah sekalian, dilimpahi dengan rezeki yang luas, tubuh badan yang sihat dan rezeki yang berkah, insya-Allah. Syukran jazilan kepada tim pengurusan Gemah Yasin Nur Iman dalam menganjurkan majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini. Syukran jazilan kepada seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah yang berkesudian hadir ke majlis ilmu ini. Semoga kita sentiasa hidup dalam keberkatan Allah Azza wa Jalla.
Mohon izin Ustaz untuk menghebahkan program Gemar Yasin pada pagi ini. Terus mengimarkan program-program Gemar Yasin yang telah disusun untuk hari ini pada pukul 10.30 pagi, kuliah duha bersama dengan Ustaz Dr. Ashraf bin Suwadi dengan kitab Hadis-Hadis Sahih Terbukti Masa Kini. Pada pukul 2 petang, tahsin Al-Quran bersama Ustazah Helen. 5 petang, kuliah asar. Kita akan dapat mengikuti Tadabbur Surah Yusuf bersama Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamarul Zaman. Pada pukul 8 malam, kuliah maghrib bersama Major Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan kitab Kesempurnaan Muhammad Rasulullah SAW Syama'il Muhammadiyah. Dan pada pukul 9 malam, Talaqi Gemar Yasin Nur Iman bersama Ustazah Humairah Muhammad Saleh. Jika ada perubahan bagi kuliah-kuliah di atas akan diumumkan di dalam grup WhatsApp Gemar Yasin Nur Iman. Sebelum kita mengakhiri majlis ilmu kita pada pagi ini, kami daripada Gemar Yasin Nur Iman memohon maaf zahir batin jika ada kesilapan dan sebarang kekurangan sepanjang majlis dijalankan. Sekali lagi dijemput Al-Fadhil Ustaz Elien Aminin untuk memimpin tasbih kafarah dan surah Al-Asr bagi menutup majlis kita pada pagi ini. Tafadhal Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih Ustaz. Terima Terima kasih. kasih. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Jazakumullah. Waalaikumsalam kasih, Ustaz. warahmatullahi Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syafaat buat anak-anak lepas